orang yang banyak harta, orang pangkatnya besar dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Arab, perkataan kaya ni makna tuan-tuan tidak memerlukan orang lain. Independen, tidak memerlukan orang lain. Adakah kita dalam hidup ni banyak mana pun harta kita, kita tak perlu orang lain? Boleh hidup seorang? Tak ada tu. Itu sebab Allah kata, wahai manusia, kamu semua ni miskin. Tapi macam mana orang boleh claim dia kaya? Itu sebab Allah tak panggil dia kaya. Allah tambah perkataan alif simta. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, tuan-tuan, okay, kalau satu perkataan itu ditambah huruf tu, dia akan ubah makna dia. Jadi perkataan rina, kalau kita tambah alif simta, dia jadi istaghna. Istaghna tu sebab tuan-tuan kena belajar bahasa Arab. Okey, sebab bahasa Arab ni dia kaya, tuan-tuan. Satu perkataan bahasa Arab dia boleh pecah jadi 114 perkataan. Satu perkataan. Itu yang orang kata belajar bahasa Arab susah tu. Yang sebenarnya tak susah, senang. Okey, kita tak perlu hafal semua 114 tu. Kita gunakan bila kita nak pakai je. Nampak? Kalau tuan-tuan nak tahu bahasa Arab ni senang dan susah ke, tuan-tuan datang kelas saya hari Selasa malam. Hari Selasa malam Rabu tu datang. Kadang-kadang ada orang datang 2-3 kelas, dia tengok payah je, dia tinggalkan. Jangan tuan. Okey, bila kita belajar tuan-tuan, kita tak faham, jangan tinggalkan kelas tu. Kenapa kita tak faham? Jalan. Kenapa kita tak faham? Sebab Allah belum izinkan kita faham. Tak nak uji. Itu je. Jangan cakap, saya masuk susah lah bahasa Arab, payah nak faham. Memang tuan-tuan berhenti. Tapi kalau tuan-tuan bila belajar tuan-tuan tak faham, okey, cakap apa? Allah belum izinkan saya faham. InsyaAllah tuan-tuan akan duduk dalam kelas ni. Nampak tak? Itu tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, dalam kehidupan kita kena punya mindset, kena betul. Mindset apa tuan-tuan? Bahasa dalaman. Bahasa dalaman tu kena betul. Bila bahasa dalaman tu yang govern kita punya behavior. Nampak? Dan bahasa dalaman tuan-tuan very important. Okay, sebab dia akan tentukan kita berjaya atau gagal hari itu. Dia akan menentukan sama ada kita bahagia ataupun kecewa hari itu. Nampak? Kita tak perlu tunggu harta banyak dan bahagia, tuan-tuan. Kita boleh bahagia sekarang. Walaupun tak ada harta, kita boleh bahagia sekarang. Tuan-tuan belajar benda daripada burung cukup lah. Burung ada harta tak? Ada? Burung ada simpan duit? Saya cakap gitu. Tak ada, tuan. Tak ada account bank. Tak ada apa, geran tanah, tak ada. Tak ada apa pun tuan-tuan burung. Hari-hari dia keluar, tuan-tuan bekerja, cari rezeki dia, dia balik dengan perut yang kenyang dan hati yang senang. Nampak? Apa tanda burung hati dia senang? Tak ada seekor burung pun masuk buat sekretari ke hospital. Okey? Tetapi manusia tiap-tiap hari balik tuan-tuan dengan perut yang lapar dan hati yang susah. Bukan tuan-tuan kat sini, yang kat luar. Nampak? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak belajar daripada burung. Apa yang kita nak belajar daripada burung, tuan-tuan? Burung, tuan-tuan, bekerja sebagaimana Allah sebut pada surah. Pada surah apa? Pada surah Al-Jumu'ah. Apa Allah sebut pada surah Al-Jumu'ah? Apa pada surah Al-Jumu'ah? Juzuk yang ke-28. Ini prinsip burung kerja, tuan. Surah 62 ayat yang ke-10. Allah kata, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kita dalam, macam saya cakap tadi tuan-tuan, kita bekerja walaupun kita mengharapkan untung. Tuhan tak larang kita cari untung, tuan-tuan. Tapi bukan tu yang penting. Kita boleh mengharapkan untung, tapi bagi Allah bukan tu yang penting. Apa yang penting bagi Allah? Tu pada ayat surah Al-Jumu'ah tu Allah kata, apabila kamu selesai mengerjakan solat itu, Allah kata fantashiru fil ardh, bertebaranlah kat muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah kurniaan Allah. Allah tak larang kita cari kurniaan Allah. Nak cari duit Allah tak larang. Tapi Allah suruh apa? Allah kata jangan fokus pada result tu. Allah kata yang penting adalah wadhkurullaha katsiran. Allah kata ingat aku banyak-banyak. Apa makna zikir? Apa makna zikir, tuan? Kita faham zikir subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, betul tak? Itu cuma sebutan zikir, tuan. Zikir yang sebenar apa? Zikir yang sebenar bila kita kata la ilaha illallah.
tidak ada Tuhan melainkan Allah, makna tidak ada yang penting hari ini melainkan Allah, makna saya bekerja hari ini kerana Allah, dan saya kena bekerja hari ini mengikut peraturan Allah. Itu makna zikir. Zikir ni bukan cakap setakat cakap alhamdulillah subhanallah. Zikir ni sebenarnya bahawa zikir maknanya sebenarnya tuan-tuan adalah semua aktiviti kita kena lakukan ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu makna zikir. Itu sebab Allah kata wadhkurullah katsiran, maknanya wahai manusia, dalam kamu bekerja itu, berniaga dan sebagainya, pastikan ianya mengikut peraturan aku. Compliance, comply to my rule. Itu yang Allah nak. Dalam hidup ni tuan-tuan, the whole of our life is only compliance. Itu aja. Itu sahaja yang Allah minta daripada kita. Tapi manusia tuan-tuan, hidup ni dia fokus pada result. Bila dia fokus pada result dan dia nak result tu ikut keinginan dia, then what happen? Dia tak comply to the rule. Betul? Itu sebab kadang-kadang orang sanggup berniaga campurkan produk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab objektif dia nak untung. Kalau objektif dia kerana Allah, dia tidak akan campur produk. Betul? Nampak? Dia tidak akan tipu manusia tu. Dia tidak akan ambil rasuah. Dia tidak akan sakiti orang lain. Jadi kalau dia berniaga tuan-tuan, sebelah ada kawan sekali niaga, customer datang kat kawan, ramai kat orang tu punya gerai, dia cakap apa? Baik, dia kata gerai dia je ramai, gerai kita macam. Itu yang dia nak sihir tu. Itu baru satu contoh tak? Berapa banyak benda ni berlaku? Allah. Nampak? Itu yang dia panggil competition. Itu yang kadang-kadang kita panggil healthy competition. Yang sebenarnya dalam hidup ni kita nak compete apa tu? Apa yang kita nak compete sebenarnya? Apa yang sebenarnya dia panggil healthy competition? Healthy competition tuan-tuan, Allah sebut kat mana? Allah kata pada surah apa? Pada surah Al-Ma'idah. Ini dah habis dah habis tafsir Maknanya pada surah Al-Jumu'ah ni Allah suruh kita bekerja tuan-tuan seperti burung. Burung apa maknanya? Burung dia concentrate on effort saja. Dia bekerja tu, dia bertasbih pada Allah, dia ikut arahan Allah. Itu kerja burung. Dan Allah pastikan dia balik dengan perut yang kenyang, hati yang senang. Tapi manusia tuan-tuan bekerja banyak melanggar perintah Allah. Banyak tuan-tuan Kalau kita selidiki daripada pagi sampai petang tadi, berapa banyak perkataan yang keluar daripada lidah ni yang menyakiti manusia. Berapa banyak perkataan yang keluar daripada lidah ni yang perkataan yang lawak. Berapa banyak sepanjang-panjang kita kerja. Dan hari-hari kita minta Allah bagi kita keselamatan, Allah bagi kita rezeki. Nasib baik Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang tuan-tuan. Kalau Allah ni jenis kadang-kadang macam manusia tuan-tuan, satu aja kesalahan kita tuan-tuan, okey, memang kena kita tuan-tuan. Tapi Allah ni dia sayang dengan kita tuan-tuan. Dia sayang dengan kita. Dia tahu kita lakukan kesalahan, tapi dia tahu nanti malam kejap lagi kita akan mohon ampun pada dia. Dia tahu benda. Itu sebab dia tangguhkan kita punya hukuman tu. Sebab apa? Dia nak kita sentiasa bertaubat pada kita tuan-tuan. Bila dia melakukan kesalahan, jangan happy sangat tuan-tuan. Sebab apa? Kita ingat Allah tak nampak. Allah sebut dalam Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Wahai manusia, jangan kamu kira aku ni lalai dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Termenung je dosa tuan-tuan. Nampak? Tuhan kata, jangan kamu ingat aku lalai dengan kesalahan-kesalahan kamu wahai manusia. Aku tidak lalai wahai manusia. Aku cuma innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Aku cuma tangguhkan sahaja, okey, hukuman kamu ini pada hari yang apabila kamu tengok hukuman itu wahai manusia, akan terbeliak mata kamu. Itu sebab kita kena hati-hati tuan-tuan. Jadi balik pada apa ayat ni? Yang sebenarnya apa yang kita nak luput tuan-tuan? Allah sebut tu pada surah apa? Pada surah Al-Ma'idah.